Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, kita telah bantu seramai 1960 lebih orang untuk turunkan berat badan setakat ni. Untuk turunkan berat badan sampai mereka rasa lebih berkeyakinan, rasa lebih senang turunkan berat badan sebabkan mereka faham cara mudah untuk kurus dengan cepat dan tak buang masa. Okey, apa khabar semua yang baru join Facebook Live ni? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat lah hendaknya. Okey, macam biasa saya tengah on the way nak pergi ke bank sebenarnya, nak pergi settlekan some banking punya stuff. Okey, saya nak tanya sikit, siapa kat sini yang rasa ataupun yang kenal orang yang ada masalah ketika nak berdiet, rasa tak konsisten bila berdiet? Boleh tak komen kenal? Assalamualaikum Puan Aminah, apa khabar? Kak Aminah sihat ke? Alright, so saya sedang buat sikit sharing sebenarnya macam mana untuk bagi kita rasa kurang, tak berapa nak stres, kurang rasa stres bila kita nak kurus. Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Kenapa? Sebab bila kita nak berdiet, rasa stres, so kita akan rasa macam kita tak enjoy kita berdiet ni. Betul tak? Siapa sini setuju? Bila kita nak berdiet, kita rasa stres, kita akan rasa tak enjoy. Kita akan rasa macam buang masa. Sihat je Alhamdulillah Puan Aminah. Kita akan rasa macam, kita akan rasa bengang, kita rasa macam nak marah orang. Morning. Okay. Ada tak rasa macam tu? Boleh tak komen kalau katakan kita kenal orang yang ada masalah macam tu? Kalau katakan kenal, boleh tak komen kenal? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Macam ni, kalau katakan kita kenal, tag dia orang, share Facebook Live ni dekat dia orang. Sebab saya nak sampaikan beberapa tips, cara macam mana kita boleh kawal rasa stres kita bila kita nak berdiet ni. Kan, siapa sini ready? Apa khabar? Yang baru join Facebook Live ni, saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat lah hendaknya. Okay. Sekejap, dengar tak? Dengar lah. Dengarkan suara saya. Cara nombor satu, kita kena faham. Kita kena faham sebenarnya kita boleh makan makanan yang sedap-sedap untuk kurus. Masalah ramai orang bila nak berdiet ni, diorang ni ingat bila nak diet kena makan makanan tak sedap, kena makan makanan tak apa-apa. Sebenarnya memang boleh makan tak apa-apa. Contohnya makan makanan yang eat clean sangat. Bila kita makan makanan yang eat clean tu, kita akan rasa tak enjoy berdiet. Sebab apa tahu? Sebab bila kita makan makanan yang macam eat clean macam tu, sesetengah orang rasa macam tak best sebabkan dia biasa makan makanan yang tak berapa nak clean sangat. Macam makan yang berkuah, makan yang bersantan, contohnya makan makanan yang berminyak, contoh macam tu. So dia rasa macam tak enjoy bila makan macam nasi kering macam tu. Tak nak. So dia nak makan something yang berkuah. Dia nak rasa makan makanan yang macam, contoh macam rendang contohnya kan, macam masakan seperti masakan Melayu kita, contohnya makan asam pedas, makan lemak, tom yum dan sebagainya. Kita nak makan macam tu sebab benda tu sedap. Benda tu akan memberikan kita rasa macam bila kita makan kita rasa puas hati. Nak tak? Saya nak tanya kat sini, siapa sini yang berminat kalau katakan dia tahu macam mana sebenarnya dia boleh makan makanan yang sedap-sedap hari-hari dan masih lagi berjaya turunkan berat badan? Siapa sini yang nak belajar benda tu? Boleh tak komen nak belajar? Boleh tak share Facebook Live ni dulu kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Hai Tuan, apa tu? Tuan Rosli Taib tadi nampak. Alright, saya harap semua okey, semua siap-siap belaka dalam Facebook Live ni. Alright, so kejap udang galah RM1. Saya tak banyak kejual kat sini. So saya share sikit. Itu satu benda yang kita kena faham. Nombor satu, kita boleh makan makanan sedap-sedap hari-hari untuk turunkan berat badan. Nombor dua, kita pun kena faham juga yang mana bila kita nak kurus, kita tak perlu sangat kita nak eat clean hari-hari. Terima kasih Puan Aminah yang dah share. Kak Aminah, terima kasih sebabkan share Facebook Live ni. Sebenarnya kita tak semestinya kena eat clean hari-hari. Kita boleh je makan makanan yang berkuah contohnya. Waalaikumsalam Puan Hajah Daing Insyirah. Apa khabar? Saya pun nak share juga Facebook Live ni kepada seberapa ramai tempat yang mungkin. Sebab saya pun nak orang faham juga. Dan saya nak minta you all semua untuk share juga Facebook Live ni ke dalam kita punya mana-mana tempat lah. Dekat dalam saya akan post kat Telegram channel. Okay, Telegram channel nak kurus cepat. Zaz sending. Alright, done. Okay, cool.
Nah, saya nak memulakan terus perjalanan saya ke bank dekat Sungai Chua. Sungai Chua lah. Waalaikumsalam, apa khabar semua? Alright, tu satu. Macam ni, kita kena realise bila kita nak turunkan berat badan, dia sangat-sangat berkait rapat dengan kita punya rasa stres. Stres adalah satu hormon yang menjadi, kita panggil sebagai master controller master controller terhadap banyak lagi hormon-hormon yang lain yang mana menentukan siapakah diri kita. Adakah diri kita seorang yang moody, seorang yang macam pemalas, seorang yang rasa macam tak nampak lawa gitu kan. Tak faham tak siapa yang explain kat siapa yang faham tak apa saya explain ni? Sebab apa? Sebab bila kita kerap berasa stres, kadang-kadang muka kita pun akan nampak macam tak apa-apa. Dan kadang-kadang kita pun akan dapat serta penyakit seperti tekanan darah dan sebagainya. Pagi tadi pukul berapa? Pukul 3-4 pagi tadi saya ada kelas. Saya punya kelas, saya bukannya waktu Malaysia waktu overseas. Guru saya dekat US sekarang ni, saya belajar dengan dia online. Okay, dia bagi tahu kadang-kadang manusia ni dia stres pada benda yang dia tak tahu sebab apa. Tiba-tiba dia marah-marah. Sebab apa? Sebabkan kadang-kadang dia tak faham pemilihan makanan kita pun, cara kita berfikir pun menentukan macam mana kita punya mood sepanjang hari. That's why kadang-kadang kita makan, kita rasa macam marah, rasa tension, dan kita hantar signal tu kepada makanan yang kita makan. So masalah di kita sekarang ni adalah kita sedang berada dekat masalah stres yang sama hari-hari, dan kita tak tahu macam mana nak leraikan ataupun nak putuskan rantaian macam tu. Sampai bila-bila pun kita akan dapat masalah stres, especially bila nak berdiet ni. Siapa sini nak tahu macam mana cara dia, dan boleh tak share Facebook ni sekejap kepada seberapa banyak tempat yang mungkin kita nak, kalau boleh biar lebih ramai orang tahu. Nombor satu adalah kita kena faham kita boleh makan makanan sedap-sedap hari-hari. Nombor dua, kita kena faham juga bila kita, selain daripada kita nak makan makanan sedap-sedap, kita pun kena faham yang ada satu level, ada satu macam satu fine line antara makan sedap-sedap dan makan yang menjadikan kesihatan kita terganggu. Sangat-sangat fine line tersebut. Bermaksud kalau katakan kita makan sedap-sedap, salah pilih makan makanan yang sedap-sedap, dia akan menyebabkan kita dapat masalah kesihatan. Ataupun dalam erti kata lain, kalau kita salah define makanan sedap-sedap tu apa, dia akan menjadikan kita punya makan kita tu akan menjadi racun kepada diri kita. Waalaikumsalam Cik Ros, apa khabar? Okey, contoh macam saya semalam, mungkin ada yang tahu, saya semalam makan apa? Makan ayam bakar, kambing bakar masakan sendiri dengan nasi lewat pukul 10 lebih saya makan. Kenapa saya makan pukul 10 lebih? Kenapa saya tak takut gemuk ke? Sebenarnya saya of course lah tak nak gemuk, tetapi saya faham pemilihan makanan pada waktu tu saya masih lagi boleh turunkan berat badan, sebab saya ada kelas pukul 3 pagi semalam, dan saya habiskan kelas saya tu pukul 5 pagi. So saya solat subuh semua pun belum tidur lagi. So saya buat kerja kejap, lepas tu dah mata mengantuk sangat, baru dah saya tidur sekejap pukul 7.30 macam tu. Pukul 9 saya bangun nak live gitu. So that's why kalau katakan saya cakap macam lalau sikit, faham je lah Waalaikumsalam Kak Yung, apa khabar? So nak tahu tak apa yang saya belajar pagi tadi dalam pukul 3 tu? Manusia ni kadang-kadang bila dia macam dia 50% daripada aktiviti seharian dia adalah satu benda yang dia buat hari-hari, benda yang rutin dia buat hari-hari. Contohnya macam mana saya boleh bawa kereta dalam keadaan saya tengah bercakap macam ni, sebabkan rutin dah jadi macam autopilot dah. Cara saya kontrol kereta ni autopilot tu, maksudnya macam saya tak perlu berfikir secara macam detail. Macam masa mula-mula kita buat kereta dulu, nak tekan minyak mana, nak tekan masuk gear berapa, kalau katakan buat kereta manual lah, macam kita tak berapa nak pakar lagi kan. Tapi lama-lama kita dah boleh bercakap, kita boleh gelak-gelak, kita boleh buat lawak sambil bawa kereta, sebab kita dah biasa bawa kereta tu. Maksudnya aktiviti bawa kereta tu dah jadi autopilot. Dan 50% daripada kita punya aktiviti seharian adalah based on autopilot punya benda. Sekarang ni persoalan dia, adakah aktiviti autopilot kita, adakah benda tu akan menyebabkan kita jadi ada masalah berat badan ke, ada masalah stres ke, dan sebagainya. Dan benda tu yang dimasalah kepada kita.
So that's why macam mana saya nak bantu student saya untuk mengeluarkan daripada 50% daripada aktiviti seharian dia yang menyebabkan dia ada masalah berat badan. So that's why kita bagi satu manual kepada mereka. Manual tu apa? Manual tu adalah bentuk meal plan. Dan sekarang ni manual tersebut kita print, kita masuk dalam kotak macam ni. Okay, nama dia adalah meal plan kit. Meal plan kit adalah satu benda yang kita buat khusus untuk student kita, yang mana bila dia follow meal plan kit tersebut, dia akan rasa kurang stres. Sebab apa? Sebab dia ada guided, ada bimbingan daripada manual yang kita bagi ataupun meal plan yang kita bagi tu. So contoh macam kita kan, siapa sini yang pernah masak dan dia guna resepi masakan? Siapa pernah? Saya pernah. Saya memang pernah, of course lah kan. Tapi lama-lama kita dah tak gunakan dah ni resepi masakan kan. Sebab kita dah tahu nak campur apa, berapa jumlah dia, berapa sukatan dia, dah tahu kan. Tapi untuk orang yang mungkin baru pertama kali masak menu tersebut, mungkin kita kena buka resepi masakan untuk kita masak. So sekarang ni cuba try kita nak masak sesuatu masakan yang kita tak pernah masak sebelum ni, yang kita tak pernah rasa pun sebelum ni. Kita hanya tengok gambar je kan, macam sedap lah ayam masak kambing ni. Ayam masak kambing ataupun ayam masak biru ni. Biasa ayam masak merah kan, ini ayam masak biru. Sedap lah ayam masak biru ni. Kita cuba try masak ayam masak biru ni tanpa perlu tengok dia punya resepi. Mungkin dia akan jadi ayam masak mak kau hijau. Sebab dia tak tahu, dia main masuk je, dia main agak-agak je. Sama juga macam kita nak turunkan berat badan. Kita mungkin tak tahu macam mana nak turunkan berat badan. Kita tak tahu cara. Kita Google pun belum tentu kita dapat jawapan. Setiap hari pula kita kena beli produk sebab kan ada iklan jual produk kurus pula masa kita Google tu. Samanya. So kita rasa macam nak turunkan berat badan ni memang kena guna produk, contoh kan. So that's why macam saya punya cara, macam mana saya bantu student saya adalah kita berikan satu manual dalam bentuk meal plan kit. Dan dalam meal plan ni kita ada sediakan jadual pemakanan, apa yang patut dimakan pada waktu pagi, apa yang patut dimakan pada waktu petang dan sebagainya. Itulah yang menjadi macam mana kita senang turunkan berat badan sebab kita ada bimbingan. Bukan setakat itu je, kita juga bagi akses dekat dalam Black Magic Mentoring, iaitu satu platform e-learning system kita, yang mana kita boleh memvariasikan meal plan tersebut supaya kita masih lagi boleh makan makanan yang kita suka makan hari-hari. Macam tu lah, baru tak berapa nak rasa stres sangat bila nak berdiet. Setuju tak apa saya cakap? Kan, saya baca nampak komen, saya tak dapat nak baca dekat-dekat, saya baca kat sini. Sekarang ni resipi semua dalam kepala. Oh lama. Nak masak tak perlu tengok resipi dah, power terus. Itulah bila dah kerap masak, kita dah tahu. Kita tak perlu pun tengok resipi. Mungkin kita akan ajar resipi tu dekat orang. Dan itulah yang saya buat sekarang ni. Tapi saya tak ajar resipi lah. Saya ajar cara macam mana kita boleh turunkan berat badan dengan resepi Batak Fitness. Dan resepi Batak Fitness ni untuk turunkan berat badan, InsyaAllah dia akan meningkatkan rasa gembira kita. Bukan gembira apa, gembira sebab kita nampak kesan dia tu dengan cepat tanpa rasa stres. Dan itulah cara macam mana kita nak bantu student kita supaya faham cara dengan mudah untuk turunkan berat badan tanpa menggunakan sebarang produk. Dan kita boleh berjimat duit banyak dah. Dan saya nak student kita ni, siapa yang follow meal plan daripada kita, saya nak dia gunakan duit yang dia dah dapat jimat daripada membeli produk kurus tu kepada membeli baju baru. Baju-baju yang cantik-cantik, baju-baju yang lebih size dia lebih kecil. Supaya apa? Supaya itulah sebenarnya yang kita nak bagi diorang ni experience, terutamanya student kita, macam mana mereka ni boleh dapat rasa berkeyakinan. Dan keyakinan ni memang kita tak boleh beli dekat mana-mana tempat. Itu point saya sebenarnya kat sini. So apa khabar yang baru join Facebook Live kita, terima kasih sebabkan sanggup singgah dalam page IK ni. Dan faham tak so far sebenarnya? Nak kurus ni tak susah kan? Nak kurus ni sebenarnya bila kita faham cara, tak susah pun sebenarnya. Dan that's why itulah yang sebenarnya saya nak ajar, yang saya nak kongsikan kepada mereka yang committed untuk turunkan berat badan. So sebenarnya ada yang tanya saya, Coach kata nak tolong orang committed turunkan berat badan. Saya ni committed untuk turunkan berat badan. Kenapa Coach tak ajar saya? So komitmen ni diberi, kita boleh nilai daripada banyak aspek. Pertama dari sudut masa dia. Berapa banyak dia sanggup invest masa dia untuk dia
belajar cara kurus ni. Nombor 2, berapa banyak dia sanggup laburkan untuk dia belajar cara ni. Ada orang tak sanggup nak laburkan apa-apa pun. That's why kita ada Zero to Slim Fit. Kita bagi secara percuma sejam setengah. Sejam setengah percuma bersama dengan saya direct untuk saya terangkan 3 kunci besar kurus. Kadang-kadang dah daftar dah tapi tak join. Macam mana nak committed? So that's why kalau dia nak bayar RM1,000 sekalipun, bayar untuk program sehari, katakan, kalau dia rasa macam dia tak boleh nak ada masa yang untuk belajar tu, tak apalah, pergilah beli apa-apa yang patut dibeli. So, boleh faham tak? Nampak tak? Saya dah macam agak gibberish sikit kat sini. Macam apa benda aku cakap ni. That's why bangun tidur, buat live, inilah kisah dia. Okay, jap, nak tanya, internet saya okey tak? Boleh tak komen internet saya okey ke? Kalau okey. So that's why, itu yang pertama, macam mana nak bagi korang rasa stres. Nombor 1, kita kena makan makanan yang kita suka makan untuk kita turunkan berat badan. Nombor 2, kita kena minum air secukupnya. Sebab kalau kita tak cukup air, organ dalaman kita tak dapat nak berfungsi dengan baik. Nombor 3, kalau boleh cuba ambil protein dan fat yang balance. Okay, protein dan fat yang balance tu, dia akan menyebabkan kita punya hormonal balance kita pun akan jadi semakin okey. Kadang-kadang kenapa kita rasa stres bukan sebab makan, bukan sebab apa, bukan sebab emosi, tetapi disebabkan kita punya hormon kucak-kacir. Kita nak turunkan berat badan tapi kita tak faham. Memang 100% ada kena-mengena dengan kita punya hormon. Kadang-kadang kita tak faham yang tu. Dan bila kita tak faham dan kita rasa macam nak main buat je cara yang salah, dan menyebabkan kita rasa lagi susah nak turunkan berat badan. So pemakanan tu penting. Dalam erti kata lain, untuk kita dapat faham cara kurus ni, melalui macam mana kita boleh kawal emosi kita dengan cara meningkatkan pengambilan protein. Bukan meningkatkan, sebab kadang-kadang orang dah memang dah cukup protein dah, tapi dia kena kurangkan. Kena kawal pengambilan protein mengikut kepada dia punya keadaan diri dia, dan juga mengikut kepada pengambilan lemak. Lemak ni ada dalam kita punya masakan seperti minyak masak. Pilih sumber lemak yang ada MCFA, medium chain fatty acid, ataupun medium chain triglyceride, yang mana dia akan bantu kita punya saluran darah kita jadi semakin okey. Kolesterol kita akan jadi semakin baik sebab dia... Siapa tu? Sekarang stres, tak boleh rentas negeri. Kan? Itulah dia. Nak ke mana Cik Dus, nak ke rentas negeri? Duduk je lah kat rumah. Johor punya ni apa, TMJ bagus kot. Saya pun nak pindah Johor apa ni. Alright, so faham tak sini sebenarnya? Saya sebenarnya tak tahu apa nak cakap apa. Dan boleh tak kita macam berinteraksi sikit? Apakah boleh tak komen? Apakah kita punya punca kita rasa stres? Cek komen sikit. Kalau stres saya dah tak tahu dah sebab apa. Mungkin saya tahulah, tapi saya tak cerita kat sini. Boleh tak komen sikit, apakah punca kita stres? Apakah yang menyebabkan kita rasa stres? Dan bila kita dapat identify yang menyebabkan kita stres, insya-Allah kita akan dapat kawal stres kita. Kalau punca stres kita daripada kita makan makanan yang tak sedap kita makan sebabkan kita nak kurus, itulah punca dia. Kalau katakan punca saya stres, contohnya macam bila saya plan sesuatu, contohnya plan nak bersenam, tiba-tiba tak dapat nak bersenam. Pada waktu tu jugalah ada benda yang saya kena buat, benda tu buat delay lama ke contohnya. So tak dapat, saya macam bengang sikit. So kenali apakah punca kita stres, dan bila kita dapat kenali punca kita stres, kita akan tahu macam mana cara untuk kita react terhadap punca stres tersebut. Kita tak boleh nak kawal stres kalau kita tak tahu punca. Macam itulah kan. Nyam. Alright, siapa sini faham sesuatu? Boleh tak komen apa punca kita stres? Apakah yang menyebabkan kita rasa stres? Adakah ianya disebabkan dalaman ataupun luaran, ataupun orang sekeliling ke? Orang luaran jugalah, tapi luaran tu, orang sekeliling tu lebih kepada spesifik. Okay, so kenali apa stres kita. Cuba kita tengok apakah punca dia, dan kemudian barulah kita cari jalan untuk menyelesaikan dia satu persatu. Alright, saya rasa tu juga daripada saya. Saya pun dah sampai dah dekat bank ni. Bank Maybank sebenarnya. Saya nak settlekan saya punya account Maybank saya sebabkan tak dapat nak receive tag. Saya dah call dia, tak dapat. So kita jumpa lagi insya-Allah pada hari yang lain. Minta maaf kalau katakan
saya agak gibberish sikit pada pagi ni. So kita jumpa lagi insyaAllah pada hari-hari yang lain. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.